الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberkati, merahmati dan kurniakan kebaikan kepada kita dengan kita duduk dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sah pentadbiran Gemenur Iman. Saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi menyambung pengajian kita di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hari ini minggu yang kedua insya-Allah. Kita akan berselang-seli dengan kitab pengajian Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya lepas tu teringat bila mana tentang asam garam rumah tangga Rasulullah, saya juga ikuti pengajian berkitab bagus. Bagus sangat-sangat. Sebab apa? Abang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menghampirkan diri kehidupan kita macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghampirkan diri kita bagaimana kehidupan Nabi. Nabi berlapar, cemburunya isteri Rasulullah. Saya syorkan juga kepada ibu-ibu semua, teruskan membeli buku Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah SAW. Sebab saya juga salah seorang pengajar kitab tersebut. Tapi isi kandungannya amat baik. Macam mana Rasulullah menangani isteri Rasulullah, bagaimana kerenah Rasulullah, susah senang Rasulullah. Maknanya kehidupan rumah tangga Rasulullah ni persis rupanya seperti mana kita. Cuma bagaimana cara Nabi mengadaptasi kehidupannya tidak sampai mengeruhkan keadaan. Tapi kitab tu panjang lah. Nanti ibu-ibu teruskan belajar. Walaupun kita dah berusia rumah tangga kita ni dah agak lama, tapi tak mustahil untuk kita menjadikan ianya baru. Maksud dia apa? Memperbaiki mana yang silap. Tuan-tuan hadirin hadirat. Sebab manusia itu tak sempurna. Tapi bila kita buka, sebab tu saya melihat
story-story ahli AJK JNI, kebanyakannya minta ataupun memberi link untuk dibeli asam garam rumah tangga Rasulullah SAW, maka saya syorkanlah pada jemaah belilah. InsyaAllah mendapat manfaat, InsyaAllah mendapat kebaikan. Macam mana isteri Rasulullah buatkan Rasulullah marah, macam mana Rasulullah jadi merajuk, bagaimana Rasulullah berpoligami, bagaimana, Masya Allah, tabarakallah. Dan rasa macam seronok lah, kitab tu memang seronok. Sebab perangai perempuan macam mana isteri Rasulullah punya perangai, maknanya dia tak jauh daripada kita. Makna apa yang berlaku dalam rumah tangga kita juga berlaku. Cuma macam mana cara untuk kita atasi dan macam mana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam satu bab kitab tu ada bab susah senang baginda Nabi SAW. Tengok bagaimana isteri Rasulullah. Tengok bagaimana ahli keluarga Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mempunyai 9 buah rumah yang mana di antara semuanya dapurnya tidak berasap. Maka bagaimana keadaan begitu? Bagaimana Rasulullah mendidik ahli keluarganya dalam keadaan sedemikian? Itu akan belajar. Sebab tu saya menyerulah kepada semua jemaah, kalau belum dapatkan buku asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkan. InsyaAllah ia baik untuk kita dan juga anak-anak kita yang baru nak kahwin supaya belajar bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi kitab kita iaitu Al-Adab Al-Mufrad. Baik, tuan-tuan dirahmati. Kita buka muka surat ke-98 berkaitan hadis ke-61. Yo. 111 rasanya. 111, Masya Allah. Ya salah. Lemang tak turun lagi, minta maaf. Rasanya bab pada menyatakan orang yang mengganggu jirannya sehingga keluar. Kalau sehingga dia keluar. Saya lah. Minta maaf. Betul. Bonda pun ada yang itu. Masya Allah. Ustaz ketinggalan. Lemang. Betul. Lemang tu tak lepas. Asam pedas tu tak lepas. Sama je. Cakap tu tak lepas lagi, lagu tu lah jadi. Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Berkaitan hadis ke-69, babu man azza jarahu hatta yakhruja. Hadis mauquf hadasana. Isam bin Khalid qala hadasana Artatu bin al-Mundhir. Qala sami'tu ya'ni Aba Amir Amirin al-Himsiyah. Qala kana Sauban radhiyallahu anhu yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'a wa ma min jarin yazlimu jarahu wa yakharu hatta yahmilahu zalika ala ay yakhruja min manzilih illa halaka. Sahih isnad. Apa kata dalam sebuah riwayat daripada Abu Amir Al-Himsi, dia telah berkata adalah Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni siapa? Sauban ni adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada daripada dua orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari. Maksud dia apa? Memutuskan ini tak bercakap, tak bertegur sapa. Aku bencikan dia. Aku tak suka dia lebih daripada 3 hari. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita kalau rasa macam tidak berpuas hati ataupun berkecil hati, tak senang dengan si dia, jangan lama-lama. Cukup-cukuplah reda. Reda tu biar sekejap. Jangan lama-lama. 1-2 hari jangan. Kalau boleh jangan sampai lebih 3 hari. Bertegurlah siapa kita. Janganlah sampai tak cakap 2-3 tahun. 6, 7, 8 tahun, 9, 10 tahun tak cakap. Sedangkan lebih 3 hari pun dah tak boleh. Dah lagi sampai berbulan-bulan. Sebab tu seorang isteri dan juga suami. Kalau si isteri marah kepada suami, jangan lama-lama. Lama dia tak tegur. Kenapa tu nak tak tegur suami kau? Dia kata, tak ada apalah. Aku kecil hati dengan suami aku. Jangan lama-lama. Sekejap-sekejap je. Ya? Sehari cukup. Jangan 2-3 hari. Tuan-tuan. Begitu juga dengan laki-laki.
Laki-laki jangan tak bertegur suami isteri bila mana sudah bersalah faham ataupun berlaku sedikit konflik. Jangan biar lama. Kalau biar lama, nanti datang syaitan yang mengundang. Bila syaitan datang mengundang, itulah terjadi dendam. Lebih-lebih lagi, bila syaitan mengundang, maka terjadilah dendam, lalu menjadikan satu kes penceraian. Dia kata, Ustaz, suami tak reti pujuk. Tengoklah suami macam mana. Kalau hak jenis suami kayu kejur, memang dia tak reti pujuk. Tapi kalau jenis suami feel in love, jenis yang sweet-sweet lah kan, macam Ustaz Zukri ni, insyaAllah dia pandai pujuk. InsyaAllah lah, insyaAllah. Puji diri sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak cerita bagi kita faham. Makna tak usah lama-lama bercakap. Tak usah lama-lama tak pandai. Tak bertegur siapa kan. Kita sebagai isteri, sebagai suami, benda yang kecil jangan lama-lama. Melainkan benda-benda yang besar. Maka tiada daripada dua orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari. Maka celakalah salah seorang daripada keduanya. Maka celakalah salah seorang daripada keduanya. Di antara keduanya yang terbaik adalah memberi salam terlebih dahulu. Kita dua-dua ego. Dia bukan apa bila tak bertegur siapa ni, dia bahasa mudah dia ego. E-G-O, ego. Sebab tu dia malah nak tegur. Apa pasal aku nak tegur? Dia yang lagu ni, apa pasal aku nak tegur? Dia yang lagu ni, apa pasal aku nak tegur? Dia yang lagu ni. Kita kena buang sifat ego. Sebab apa? Kata Abu Amir Al-Hamsi, sahabat kata apa? Maka celakalah salah seorang daripada keduanya. Yang mana mereka itu berterusan tidak bertegur siapa. Yang tidak celaka itu bagaimana tuan-tuan? Iaitu mereka yang memberi salam terlebih dahulu. Dia memberi salam terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya dengan kekanda Amnira bergaduh. Sebab apa? Sebab saya sorok selipar dia. Contoh. Lepas tu saya pun lama tak tegur siapa. Biar saja. Tegur pun tak mau. Nyampoh kata ni. Biarkanlah, tak nak tegur sudah. Kubur lain-lain. Kau mati, aku mati. Tengoklah siapa mati dulu. Senang cerita. Kau dah tak nak tegur sudah. Tak boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti tak dapat makan nasi lemak dah. Yelah betul lah. Bukan nasi lemak saja. Ada ayam goreng. Ada daging kicap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kalaulah lalu mati keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan. Tuan-tuan. Mana bermaksud apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalaulah kedua-duanya tu tak baik, berada dalam sifat ego, lepas tu mampu pula. Kalau sebut mati ni tak nampak kuat. Sebut mampus. Mampus dia kuat sikit. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia mati dalam keadaan sedang memutuskan silaturahim antara keduanya, maka disebutkan keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan, melainkan kedua-duanya akan celaka. Tak ada seorang pun baik. Sebabkan dalam waktu dia tak bertegur siapa, masing-masing kata aku baik. Masing-masing kata aku tak salah. Dia salah, bukan aku. Dia siapa salah? Amnira salah. Dia yang masak nasi lemak, aku diet. Tapi dia suruh aku makan nasi lemak. Dia salah menyalah. Tak nampak jalan penyelesaian. Contoh. Bila tak dapat jalan penyelesaian, maka kedua-duanya tak bertegur siapa dan dalam keadaan memutuskan silaturahim, lama kelamaan berputuslah mereka mati dalam keadaan yang tidak baik. Seperti mana kata Nabi SAW, celaka keduanya sekali. Celaka keduanya sekali. Maknanya dua-dua sama. Tak ada benda yang tak sama. Sebab dalam keadaan kita tak bertegur siapa, masing-masing ada sifat ego. Dia salah, bukan aku. Siapa yang mula dulu? Dia lah, bukan aku. Contoh paling mudah. Bila dah tak tegur siapa ni, masing-masing nak menangkan diri masing-masing. Buat apa aku nak tegur dia? Dia yang mulakan, bukan aku. Tapi ingat tuan-tuan, yang memberi salam terlebih dahulu adalah itulah yang terbaik di kalangan di antara keduanya tadi. Memang bukan kita memulakan salam atau memulakan teguran bermakna kita salah. Tetapi kita tak mau tergolong dalam golongan yang kata Nabi SAW, celaka keduanya kalau dalam keadaan kita mati
tersebut. Tuan-tuan. Sebab tu kita jadi manusia, walaupun sejahat mana sekalipun orang buat kita. Kalau kita jumpa orang, kita bagi salam. Sejahat macam mana pun kita, tuan-tuan. Kalau dia dah tak bertegur siapa, marah kita tak apalah. Manusia ni marah dia begitu. Ada kalanya cepat reda, ada kalanya tak reda-reda. Adanya terus-terusan reda. Istilah mudah bagi kita faham lah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan lama-lama lah. Kalau suami dengan isteri jangan lama, isteri dengan suami pun jangan lama. Begitu juga dengan adik-beradik kita. Adik-beradik kalau tak tegur siapa tu jangan lebih 3 hari. Cukup-cukup kurangkan. Jangan lama-lama sebab kita kan satu perut, satu rahim, membesar dalam keadaan sama, duduk dekat tidur, dekat tilam toto, kan duduk dekat rumah yang susah, jangan lama-lama. Dan katanya Sauban, dan tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya. Yang menzalimi jirannya dan dia menyakitinya yang perbuatannya tersebut membuat jirannya keluar dari rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Keluar daripada rumah ni maksudnya apa yang tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna sampai dia tak tahan orang tu punya perangai. Jiran ni kadang kita tak tahan perangai dia. Sebab perangai dia ni kadang-kadang mendatangkan satu ketidakkeselesaan bagi kita. Makna ada jiran yang mendatangkan ketidakselesaan kepada jirannya, maka binasalah dia. Kerana dia telah menzalimi jirannya. Sebab tu dalam konteks kehidupan kita, tuan-tuan, kita hak sebagai seorang suami ada. Hak sebagai seorang isteri ada. Hak sebagai anak-anak ada. Apa lagi, tuan-tuan? Hak-hak tersebut semuanya masih ada. Hak sebagai jiran, hak sebagai pekerja, hak sebagai seorang ibu, hak sebagai seorang guru. Semua ada hak kita. Dan hak Allah pun ada. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Makna duduk berjiran, tuan-tuan, masing-masing ada hak. Hak keutamaannya, mesti kita berbuat baik kepada jiran. Tidak mengganggu jiran, tidak menyusahkan jiran, tidak menzalimi jiran. Ada kalanya kita ni hidup berjiran, tetapi tidak ada sifat toleransi. Tidak ada sifat yang mendatangkan kebaikan. Hidup saja berjiran, tapi tak bertegur siapa. Hidup saja berjiran, tetapi tidak pernah tolong-menolong. Hidup saja berjiran, tapi saling musuh-memusuhi. Itu bukan jiran. Itu joran. Joran mancing. Tuan-tuan, itu joran, bukan jiran. Kadang kita ni dengan jiran kita, ya Allah, ya Rabbi. Bang, jiran kita tu ada buat kenduri. Sebelah rumah, tapi tak jemput. Sebab apa? Bermusuh-musuhan. Ini bukan satu kehidupan jiran yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jiran ni hidupnya mesti bermuafakat. Mesti sentiasa bertoleransi. Saling bantu-membantu. Ini hidup jiran. Bukan menzalimi. Sebab tu antara kata ulama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita duduk berjiran ini, kena ada sifat-sifat yang kita kata memahami. Sebab kita duduk berjiran. Macam saya ni rumah biasalah. Orang rumah B40 lagu ni lah, tuan-tuan. Duduk apartmen, tangga saja, lift pun tak ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hari-hari naik 4 tingkat, turun tingkat 4 tingkat. Yang peliknya 9 tahun dah duduk kat ni, tak ada lift. Tapi kurusnya tidak, alhamdulillah. Mungkin kerana terlalu banyak makan nasi lemak di Perak, mungkin. Kita tak pasti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, macam rumah saya ni, tuan-tuan, hidup kami berjiran. Dan hidup kami kena muafakat. Ada bayar maintenance, tuan-tuan yang merahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bayar air, ada bayar ini, ada bayar ini. Makna di sini, tuan-tuan, bermaksud kalau kita tak bayar maintenance, kalau kita tak bayar air, dan satu apartmen kena potong sebab kita tak bayar. Di situ kita telah menzalimi orang yang melakukan pembayaran. Sebab tu hidup berjiran. Tak boleh. Start motor pun jenis tak boleh, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Tuan-tuan. Sebab tu kita tak tahu nak sebut lagu mana, tuan-tuan. Sebab apa? Kadang kita start motor, pagi-pagi kita start motor, tuan-tuan, hak jenis motor pula jenis bunyi bising, tuan-tuan. Tak boleh.
Hukum dia menzalimi jiran. Sebab apa? Mungkin jiran tengah tidur. Tapi ustaz, saya tak start motor. Tapi dia itu bukan exhaust motor. Itu jiran berdengkur. Dia berdengkur memang sampai jiran sebelah pun dengar. Tuan-tuan dirahmati Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab tu jangan kita buat sesuatu yang menzalimi jiran kita. Mengganggu tempat rehatnya. Atau buat apa-apa. Kan takut ia mengundang kepada satu kezaliman yang kita laksanakan kepada jiran kita. Na'udzubillah min zalika, ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab jiran kita saudara kita. Jiran kita juga satu agama dengan kita. Maka raikan dengan kebaikan. Itu paling mudah. Kalau jiran kita ada anak kecil, janganlah kita buat bising. Kalau jiran kita ada orang tua yang sedang sakit, janganlah kan kita tengok cerita Piramli. Seniman bujang lapuk. Marah Aziz Satta, start motor tak boleh di start langsung dia pakai exhaust 10. Ada pula rumah tangga berkahwin pula, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Kahwin pula lepas tu bergaduh laki bini bising-bising. Tak boleh. Itu mengganggu jiran. Hidup berjiran ni kena tenang, tuan-tuan. Ya kalau jiran tak seagama macam mana ustaz? Hak ni sahaja kita bincang. Ni baru hadis yang ke-69. Belum masuk hadis yang ke-70. Hak tu nanti simak. Maka dan kata Sauban dia menyakitinya. Yang perbuatannya tersebut membuat jirannya keluar dari rumahnya kecuali dia pasti akan binasa. Wallahu a'lam. Akhlak sedemikian akan membuatkan binasa. Jiran tak suka lalu pindah rumah ke, jiran tak suka sebab melakukan sesuatu yang tak baik ke, maka dia pindah daripada rumah. Wallahu a'lam. Sebabkan masalah kita. Waktu hidup berjiran, jangan nyusahkan orang, senang-senangkan orang lain. Jiran minta tolong, kalau mampu kita tolong. Jiran kita minta tolong, kalau mampu kita tolong. Kalau jiran kita meninggal, hadirlah mengunjungi jenazahnya. Kalau jiran kita sakit, ziarahilah dia. Kalau jiran kita memberi makan, balaslah dengan makanan. Kalau jiran kita memberi salam, balaslah. Itu hak kita sebagai seorang jiran. Jangan kita menzalimi dengan perbuatan yang buruk yang menyebabkan dia sendiri tidak menyukai kita. Lantaran itu sampai tidak bertegur sapa, maka pasti akan binasa sebabkan perkara tersebut tidak dijaga. Ramai di kalangan orang-orang yang hebat amal ibadahnya, yang menjaga amal ibadahnya, tahajud tidak pernah tinggal pada setiap malam, sentiasa bermunajat kepada Allah, tapi masuk ke dalam neraka Allah asbab dari perbuatan terhadap jirannya. Wallahu alam. Kerana setiap perbuatan dengan jiran itu adalah dosa di antara sesama manusia. Sebab tu raya-raya ni pergilah ziarah, minta ampun, minta maaf, supaya kita di antara sama kita jiran tetap kita berkosong-kosong dalam hari raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin ini, sama-sama minta ampun, sama-sama minta maaf. Lepas tu buat semula, tahun depan minta ampun lagi sampailah Abang Jamil mampus. Wallahu a'lam. Itu berkaitan hadis yang ke-69. InsyaAllah. Jelas tak? Jelas tak? Kalau jelas, alhamdulillah. Yes. Jelas, terima kasih. Kalau tak jelas, bagi tahu. Kita ulang daripada Assalamualaikum. Tak payah. Tak apa. Teruskan. Kalau tak jelas, kita start daripada moderator mula tadi. Okey, baik. Ustaz, dia makan lemang. Apa dia? Tersekat lemang. Terlebih makan lemang. Ya. Kurang Jiran, makan lemang. Di Mak Wan tanya pula. Pagi-pagi raya dah tanya awak lagu ni, tuan-tuan. Dan jiran bela kucing, tapi kucing-kucingnya membuang najis di rumah kita. Jangan salahkan jiran. Sebab bukan jiran yang buang najis, tapi kucing dia. Marah kucing dia. Marah sungguh. Ataupun tangkap gambar kucing tu viral kan dekat Facebook. Viral kan kat Facebook. Inilah kucing yang suka berak depan rumah. Marah kat kucing tu. Dia akan lantak. Tidaklah tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kucing dia buang najis, cakap dengan jiran, Assalamualaikum. Oh, N ada kat rumah. Aku nak cakap sikit. Kucing hang ni jaga elok-elok lah. Aku ni tak nak bercakap, tapi hari ni aku cakap banyak kali N punya kucing ni duk berak depan rumah aku.
Tuan-tuan. Contoh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh. Aku bukan yang nak bercakap apa. Tapi kalau boleh, janganlah berak depan rumah aku ni. Kadang cucu-cucu aku balik terpijak tarik dia, bawa sampai ke bilik. Busuk. Duduk dekat dalam ni. InsyaAllah. Wallahu'alam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susah? Kalau nampak kucing tu berak, tangkap gambar dia, record lepas tu viral kat Facebook. Biar tahu dia malu berak teman orang. Biarkan lantak dia tu. Dah sangka lah Ustaz. Tak lepas pun. Yalah. Tangkap gambar dia, viralkan. Biar dia malu berak depan rumah orang. Baru dia tahu. Baru dia sedar, tuan-tuan. Setelah tegur, terus berurusan. Maknanya macam mana Ustaz kita dah tegur dah. Kucing dia pergi berak dekat rumah kita, tiba-tiba tak tegur. Tengok cara kita tegur. Jangan tegur saja tiba-tiba serang. Sini Zat. Engkau ni kan aku dah perhati lama dah. Kecil besar je aku tengok kau. Kau tengok ni kucing kau ni. Jaga elok-elok boleh. Cakap pun tak maulah lagu tu tuan-tuan. Assalamualaikum. Masak apa tu? Bau hangit ni. Sampai ke sebelah. Mana ada masak apa? Oh, bau teh. Ingat bau hang masak tadi. Dia nak beritahu. Lagu tu lah tuan-tuan. Lagu tu. Jenis mudah. Bila kita nak tegur orang, tegur dengan satu nasihat yang baik. InsyaAllah. Tuan-tuan. Kalau kita tegur sampai bermusuh-musuhan, kita tak salah. Tapi buat-buat tak tahu. Alah, kau ni sikit-sikit tegur, kau dah marah. Janganlah marah. Kalau dia rasa tiba-tiba macam muka dia hang je, masakkan lebih sikit. Masak lebih sikit. Masak buat nasi lemak ke, nasi lemak ayam goreng dengan kicap daging. Daging kicap, lepas tu bagi. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kan? InsyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Ni, ada aku masak sikit. Ni, aku tegur pasal kucing, hang tak cakap dengan aku, tak sampai hati. Kita akan jiran dah lama. Jangan kerana kucing putus silaturahim. Kucing ni sama je lagu tu je. Kita marah dia pun tak tahu. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah. First time dengar, lagu tu dah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik. Terima kasih. Kita teruskan lagi. Makna dia kata Ustaz, dah tegur dengan baik tapi jadi musuh. Kita jangan jadi musuh dia. Kalau dia tak suka tak apa. Tapi kalau kita jumpa dia, senyum je. Assalamualaikum. Assalam. Nak tak nak manusia ni tuan-tuan, hati dia tu jenis lembut. Dia tak kejap lama. InsyaAllah nanti dia lembut. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau dia marah lagi tuan-tuan, tuan-tuan bawa dia belikan ni. Fish kiss. Makanan kucing untuk kucing ni. Mesti dia baik. Ni fish kiss. Ni aku beli untuk kucing hang. Kesian kucing hang. Dah lama tak berak depan. Nanti Jadi makan. lagi mana dia berak depan rumah. Tak apalah. Mak Wan bagi fish kiss. Sebab kalau makan fish ni, nanti berak dia lagi banyak. Kata dia, sebabkan kau marah aku sebab kucing kau aku tegur. Mehlah kucing kau hari-hari aku sediakan tandas awam untuk berak depan rumah aku. Pun tak apa. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Buat tandas awam kucing jiran. Semua berak kat situ. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Katanya Bonda Ijah. Siti Ijah, macam mana nak tegur jiran lalu bawa balik wanita ke rumah jiran bujang. Wah, ini kes berat ni. Kes Jabatan Agama ni. Selalu bawa balik wanita ke rumah jiran bujang. Nak mula ayat tu macam mana Ustaz? Rumah depan-depannya. Tegur tuan-tuan. Assalamualaikum. Saya bukan Jabatan Agama. Saya Jabatan Jiran sedunia. Nah, hamba lagu ni lah. Tuan-tuan. Siapa di antara kita yang dulu pernah bersengketa? Tu lagu Zian Azim. Tuan-tuan rahmati Allah. Lagu ni lah tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Maka kalau kita nampak ni lagu ni, minta maaf lah tuan-tuan. Nak cerita lagu ni bagi kita faham. Baru-baru ni pun ada di kawasan apartmen saya. Bawa perempuan keluar masuk. Maka bila ada serbuan berlaku, rupanya mereka ini adalah saudara mara dan adik-beradik. Okay, baik. Itu sebagai seorang Islam, fatabayyuna. Mesti tabayun. Jangan terus direct
bersangka-sangka. Kalau kita pasti, datanglah ke rumah dia, tanya khabar. Assalamualaikum, minta maaf, akak ni orang lama kat sini. Contoh paling mudah. Sebab setahu akak kau ni bujang. Kita tak tahu, manalah tahu perempuan yang datang tu bukannya orang lain, mungkin kakak dia. Contoh mudah lah. Yalah, akak pun tak maulah kau ni jadi fitnah orang-orang kat sini cakap. Kan? Akak nak tanya, akak selalu nampak kau bawa keluar, ada datang masuk perempuan. Nak tahu tu siapa? Dek, kita orang ni orang Islam, dek. Tak elok buat benda-benda maksiat. Kalau boleh janganlah buat benda-benda tak baik, dek. Akak ni jiran, bukan akak nak sibuk. Tapi tanggungjawab akak, dek. Cakap baik-baik macam tu. Akak tak mau nanti ada sampai jabatan agama serbu. Tu ustaz tak mau jadi macam tu. Nak kalau boleh, jangan buat benda-benda tak baiklah, dek. Kita ingat Tuhan. Tu saja. Akak bukan nak menyibuk, tapi akak rasa perlu akak tahu. Sebab takut kamu buat benda-benda tak baik. Ya, minta maaf ya, dek. Cuba bagi tahu siapa perempuan tu. Kalau perempuan tu kawan kamu, tak boleh bawa, dek. Kalau maksiat berzina, berduduk-duduk dekat tempat kawasan yang tanpa bukan mahram ni, bukan satu yang diajarkan oleh Islam. Tegur baik-baik, tuan-tuan. Mulakan macam mana, tegur-tegur siapa. Tuan-tuan, tanya dulu kerja apa, kan? Kalau nampak macam yang dekat depan rumah tu Ustaz Zukri, tegurlah, Assalamualaikum, siapa ni? Saya akan cakap bukan Zukri. Saya akan cakap nama saya Fatah Amin. Siapa nama Fatah Amin? Dah kahwin belum? Kan? Tuan-tuan, maka bahasa kita bahasa indah. Ya Allah sebut dalam Quran, bil hikmah. Nak dakwah ni mesti hikmah. Jangan jadi orang yang selalu mendatangkan nasihat itu, tapi bukan kepada kebaikan, lebih cenderung kepada keburukan. Nak tegur lagu mana pun tegur, tapi membawa pada kebaikan. Sebab hidup berjiran ni, tuan-tuan, kalau dah bermusuh-musuhan tak sedap. Sebab apa kata tak sedap? Sebab bila kita keluar tengok muka dia, takkan bila nampak muka dia kita nak masuk dalam rumah. Dan kalau kita duduk-duduk jalan, tiba-tiba rumah terbakar, takkan kita nak biar. Mesti kita tolong sebab dia jiran kita. Kalau rumah dia terbakar, rumah-rumah kita sekali terbakar. Maka hidup berjiran ni, tuan-tuan, pastikan sentiasa melihat mana yang perlu. Kalau perlu ditanya, tanya. Tapi bertanyalah dalam keadaan hikmah supaya perhubungan kita tidak dalam keadaan yang buruk. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jelas tak semua? Terima kasih kepada Bonda Siti Eja yang bertanya. Dia kata nak serius, jadi tergelak macam-macam. Dan juga Haji Sab AJ. Dia kata sedap suara. Alhamdulillah. Memang suara saya sedap, tapi tak boleh makan lah. Sedap saja. Lagi sedap nasi lemak. Nasi lemak dengan daging kicap. Dengan siakap asam pedas. Dan mati Allah. Baik. Kita teruskan lagi. Hadis yang ke-70. Satu hadis lagi. Satu hari lagi nak, tuan-tuan. Terima kasih, Mak. Sebab sentiasa mendengar baik-baik kata-kata saya. Ada kalanya saya ni suka bergurau, Mak. Saya minta maaf nama mak, ayah, jiran-jiran saya semua. InsyaAllah. Baik. Kita masuk bab yang ke-70. Bab ujaril Yahudi. Bab pada menyatakan jiran dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ni siapa? Orang yang bukan Islam. Ada Cina. Ada India. Kena pula India tu dia pakai lagu Kabi Kuci Kabi Gem. Ustaz. Boleh curia. Boleh kanggena. Contoh tuan-tuan. Yang bukan seagama dengan kita. Boleh tak bagaimana kehidupan macam ni? Okey, baik. Ini juga menjadi satu perbincangan. Saat kita masuk dalam satu hadis. Haddatsana Abu Nu'aimin qala haddatsana Bashir bin Salman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah ibn Amr wa ghulamuhu yasluhu syatan faqala ya ghulamu idza fara'ta fabda' bi jarina al-yahudi faqala rajulun minal qaum al-yahudi aslahakallah qala inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrisuhu. Pada Mujahid dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah ibn Amr dan pembantunya sedang menyembelih kambing.
Lalu dia berkata, wahai anak, apabila engkau telah selesai sembelih, maka engkau mulailah pemberian dengan jiran kita daripada Yahudi. Maka seorang lelaki daripada yang berada di situ, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu. Dia Abdullah ibn Amru telah berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW berpesan mengenai jiran. Sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahawa dia akan mewariskannya tentang jiran. Kenapa kita kena buat baik kepada jiran Yahudi? Kerana bila kita buat baik menunjukkan akhlak kepada orang Yahudi bahawasanya kita adalah Islam. Uswatun hasanah, teladan yang baik yang kita contohkan kepada baginda Nabi SAW. Bila kita buat baik pada orang Yahudi, tuan-tuan, sebagai contoh, kita orang Cina. Ini orang Cina ni ada di jiran sebelah kita. Adakah kita boleh berbuat baik? Boleh, selagi mana dia tidak memerangi Islam. Lagi mana dia tidak menzalimi Islam. Selagi mana dia tidak berperang dengan Islam, maka wajib dia baik. Bila kita keluar-keluar pagi, orang Cina ni dia perangai, dia ada satu perangai. Dia suka pagi-pagi keluar depan rumah. Ni orang Cina. Orang Cina ni dia suka tepuk-tepuk tangan. Dia kata apa? Siapa dok tepuk-tepuk tangan ni, tuan-tuan, menyebabkan aliran darah kita bagus. Kan kita pun keluar. Tak kisahlah kita pakai kopiah ke, kita pakai purdah ke. Bila keluar rumah nampak saja anti meling. Hello, good morning anti meling. Ni hao ma. Sebut. Tuan-tuan, sebut. Ni hao ma. Hao. Kata. Anti sudah sarapan? Ada. Akhlak. Tuan-tuan, akhlak. Baik dengan jiran kita walaupun orang Yahudi. Kalau jiran kita ada anjing, gung, 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 gung. Tuan-tuan. Tiap-tiap malam gurung, 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 gurung. Hak ni kita kena sebut. Nanti kita makit nanti. Itu malam tadi anjing banyak kuruk bunyi dia. Macam bunyi lain saya dengar. Minta maaf anti, saya ada anak kecil. Sebab tu kita ni tak digalakkan kalau hidup berjiran membela anjing. Kita tak digalakkan. Sebab kalau anjing itu mendatangkan gangguan kepada masyarakat. Tapi insya-Allah lah, selama saya diberitahulah kepada yang duduk berjiran dengan anjing ni, yang ada rumahnya ada anjing, kebanyakan mereka itu kebanyakannya senyap, melainkan mereka melihat sesuatu tindak tanduk yang berbeza menyebabkan mereka berbunyi. Tapi bagi kita orang Islam boleh buat baik. Kita boleh bagi makan pada anjing kalau anjing itu kelaparan. Tapi kita tak boleh membela anjing. Membela anjing ni banyak pendapat mazhab. Tapi memegang anjing tak boleh. Sebab tu kalau kita hidup berjiran, ayat buan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk hidup berjiran ni, kalau sekalipun orang Yahudi, kita nak memberi sesuatu pun tidak menjadi masalah. Kerana ia sebahagian daripada dakwah dan akhlak kita sebagai seorang Islam. Contoh, kita nak dekat perayaan apa hari ni? Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Nanti insya-Allah pada bulan 1 ataupun bulan 11 saya rasa kita akan sambut Difabeli. Difabeli. Difabeli Baptikum. Difabeli. Difabeli. Allah. Yalla. Tuan-tuan. Maka kalau kita tengok ada sambutan Difabeli, apakah kaedah dakwah yang kita boleh buat baik dengan jiran kita? Antara salah satu yang kita boleh buat, kita boleh pergi ke kedai manisan, kita boleh beli ladu dan kita berikan kepada orang yang bukan Islam, terutamanya siapa? Iaitu orang bukan Islam. Dia kata, morning, uncle apakah? Kita bagilah, sharing is caring. Maknanya kita boleh bagi murku, kita boleh bagi ladu, antara apa-apa yang boleh. Mereka tak makan lembu tapi mereka makan kambing. Mana kita hidup berjiran. Sebab tu sampai Nabi kata berikan kepada jiran kamu. Selagi mana kita tidak melanggar syariat, lagi mana ia dibolehkan, maka tidak menjadi satu kesalahan untuk kita bagi. Contoh kan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, sekarang ni lemang yang kita makan sudah menjadi tradisi ketika raya Cina dan raya Difabeli. Sudah menjadi tradisi. Ini baru saya dapat tahu daripada pengusaha lemang. Saya tanya dia, adakah lemang ni dijual pada perayaan Islam saja? Dia kata tidak. Lemang sekarang menjadi
tarikan kepada bukan Islam, termasuk Cina dan juga India. Banyak mereka menjual pada Cina dan India sebab mereka pun sudah memulai makanan lemang untuk dimakan pada perayaan mereka. Maka di sini kita boleh memberi macam beras atau apa-apa sebab kita berbaik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kaedah. Adakah kita boleh menziarahi perayaan Deepavali kalau kita dijemput? Boleh, tuan-tuan. Tapi sekiranya makanan tersebut mengandungi unsur-unsur yang tidak baik, maka seharusnya kita tidak pergi. Kalau dia datang dan kita boleh mencari yang halal, maka carilah halal. Tapi tiba-tiba kita pergi sambutan Deepavali, tapi dia faham dia ada sensitivity orang Islam, maka dia masak semuanya halal. Dia order catering lah, nasi biryani ayam, tu kita boleh pergi, tak ada, sebab makanan untuk semua. Kan kita satu Malaysia. Waktu tu hari tu saya jumpa ada satu open house datang oleh India. Dan India, so kita sebagai orang Islam tahu India ni dia tak makan daging lembu. Maka kita siapkan ayam kurma, kita siapkan daging kambing, so dia makan. So ini masyarakat majmuk pada masa yang sama juga menunjukkan Islam ini tidaklah sangat resis kepada agama yang lain. Kita tak boleh tunjuk agama kita ni agamanya resis. Kalau kita ada kawan yang bukan Islam, jemputlah datang open house makan. Tapi kita kena faham sensitiviti agamanya. Begitu juga orang yang bukan Islam. Kalau dia jemput kita makan, dia mesti mengetahui sensitiviti agama kita. Kita mesti makan, lebih-lebih lagi berkaitan dengan sembelihan. Kalau dia memberikan makan kepada kita sembelihan, kita mesti tahu sembelihan tu daripada mana. Sebab Islam amat detail. Kalau dia kata, jangan risau, ayam ni saya beli pada Haji Karim dekat pasar tadi, sembelih punya, boleh makan. Dia pun tahu, maka kita boleh makan. Tapi kalau dia beli yang tidak sembelihan, maka kita tak boleh makan. Kalau kita mengetahui, maka kita tak boleh makan. Maka kita boleh makan ikan ataupun kuih-kuih saja bagi meraihkan. Begitu juga kalau orang yang bukan Islam, juga jiran kita telah kematian ahli keluarganya, kita boleh ziarah. Kita sebut takziah. Jangan pula kita pergi ziarah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa ajma'in bisirril Fatihah. Itu tak boleh, itu nak kena ketuk. Faham? Nak ziarah, takziah atas kehilangan, takziah atas kehilangan. Tapi jangan jadikan diri kita pergi sedekah Al-Fatihah. Tak boleh. Agama tetap agama. Tetapi silaturahim bukan Islam dengan Islam masih boleh dipupuk. Kerana kedua-duanya adalah sama dan kedua-duanya juga adalah manusia. Maka tidak boleh menzalimi selagi mana tidak memerangi. Waktu orang bukan Islam pun kita harus menghormati selagi dia tidak menzalimi. Macam kawan saya ramai. Jenny, kawan saya ada Hope Power. Lepas tu ada lagi yang ketiga, siapa saya lupa. Itu kawan-kawan saya juga. Bila kami berjumpa dengannya, kami akan bertemu dan akan berkata, apa khabar, sihat ke, nak bergambar, tak ada masalah. Sebagai tanda kita ni Islam, nak kena ada dakwah. Tidak membenci, tidak memusuhi, lagi mana mereka tidak memerangi. Sebab tu Nabi tegah pada, sebab itu Abdullah bin Amr kata apa, berikanlah kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Menunjukkan Islam ini tidak resis dan tidak menzalimi, dan Islam ini amat terbuka sekalipun bukan pada orang yang bukan Islam. Sebab itu kata ulama, Islam ini dikenali bukan sebab dengan kata-kata, tetapi dengan akhlak. Kalau kita pandai berkata-kata tapi tiada akhlak, orang tidak akan respect. Kita bercakap tentang agama, kita bercakap tapi kita tak ada akhlak. Bila tak ada akhlak, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan hadirin-hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, Ustaz, adakah dia kata, Ustaz, kalau di rumahnya memasak makanan yang haram, di rumahnya yang dina, sebaik-baiknya kalaulah kita mengetahui. Sebab tu saya kata, sebelum apa-apa dilaksanakan, perlu mengetahui sensitiviti agama. Sensitiviti agama, itu paling penting, tuan-tuan. Kalau kita tahu akan rasa was-was, maka jangan hadir. Kalau kita rasa tak was-was, kita boleh hadir. Tuan-tuan. Sebab kita sendiri tak tahu dia masak masakan apa kat rumah dia. Adakah dia makan babi? Adakah dia minum? Kalau kita tahu dia makan babi, minum,
sepatutnya kita tak hadir. Kerana di situ bercampur perkara syubhah, haram dan juga halal. Sebaik-baik perkara yang syubhah ni adalah kita tinggalkan. Kata baginda Nabi SAW. Tapi kalau bos kita buat open house bukan kat rumah, dekat office, dia order. Kalau ada order makanan, dia order daripada satu catering itu Islam, so kita boleh makan semua. China, India takkan menolak makanan daripada Islam. Sebab dia tahu Islam satu agama yang amat teliti. Tapi kita sebagai orang Islam, kena memahami halal dan haram dalam agama. Sebab tu bila ada jemputan daripada pihak China ataupun India, kita kena faham. Mereka pun kena faham bahawa agama kita very, very sensitivity. Lebih-lebih lagi terutamanya apa yang masuk ke dalam badan kita. Makanan yang masuk dalam badan kita. Macam kalau China, kita ada perayaan Tahun Baru Cina. Dan dia ada makan mereka. Mereka ada kuih bulan. Bulan ku sebut namamu selalu. Itu contohnya. Mereka ada makanan yisang. Ni orang-orang Cina. Dia ada limau. Maka makan benda-benda yang boleh. Maknanya kalau contoh kita pergi. Dia kata kami ada perayaan Chinese New Year. Chinese New Year. Dan kita pun pergi. Dan kita pergi bahawasanya kita kena tanya dulu, saya Islam, saya tak boleh makan seperti babi. Dan perayaan-perayaan yang tersebut tidak ada unsur maksiat. Tapi kalau tiba-tiba kita hadir open house tu atau jemputan, kita nampak ada Cina perempuan-perempuan dalam pakaian yang tidak sopan, lalu menyanyi Song me heng li ke pa lau hong me si he sa. Contoh. Tapi kalau dia pakai sopan tak apa. Ini dia buat sopan, dia joget-joget, lepas tu dia buat sup. Lepas tu dia buat uji. Ada bunga-bunga. Saya tengok kat Instagram lah. Dia buat bunga-bunga lagu ni. Joget-joget perempuan. Tu lagu tu tak boleh. Mendatangkan haram, maka kita tinggalkan. Contoh lagu ni. Dia buat apa bunga-bunga. Lagu tu tak boleh. Maknanya benda-benda yang ada unsur-unsur yang mendatangkan benda-benda tak baik, kita boleh tinggalkan majlis. Tapi kalau majlis tu tak ada unsur, dia pun berkumpul saja, pakai pun sopan, makan yisang ni kan, dia tarik lagu ni, makan sayur, lagu ni, tu tak apa, tidak menjadi satu kesalahan. Wallahu a'lam. Sebab tu jiran kita, walaupun jiran kita Yahudi, kita kena buat baik selagi mereka tidak menzalimi. Akhlak Islam sangat tinggi. Tahu aja Ustaz, ialah saya tengok siapa dah. Saya tengok orang-orang share lah. Saya tengok je. Orang-orang share kan, lagu-lagu tu share. Lepas tu rupanya, dia main bunga-bunga bulat-bulat situ. Lagu tu lah tuan-tuan. Kita zaman moden semua kita nampak. Wallahu alam. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sebutkan. Pakai cumsam sampai belah sampai peha. Jangan pandang peha. Jangan pandang peha yang Mak Wan. Depan mata Ustaz, depan mata. Ya, kalau saya depan mata pun saya pandang. Dah depan mata takkan nak tutup macam ni. Astaghfirullahalazim. Ya, sebab dia kata depan mata. Makna Mak Wan tu dia lalu depan mata. Dan jangan kita, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Macam mana kita nak tahu dia lalu depan kita? Pusing lah Ustaz, tak payah pandang. Allah. Kat belakang pun ada peha lain. Memang gemuk duduk situ lah namanya. Saja cari pasal. Janganlah marah. Gurau sikit pun tak boleh. Tuan-tuan, depan paha, kanan paha, kiri paha, belakang paha. Lagu mana? Peha ayam tak apa, Ustaz. Peha ayam tak apa, peha lembu ke tak apa. Pandai Mira. Dia kata Ustaz dia pakai consam nampak paha. Hak tu memang pakaian perempuan. Nampak. Tengok ada lagi Ustaz. Tak, bukan. Kita pergi sana, kalau ada pakai, kita kena jaga mata lah. Kalau di situ ada paha, carilah tempat yang tak ada paha. Faham? Kalau Yang kita tak tengok ada peha tu OKU. macam mana? Yang tak ada peha tu OKU. Mak Wan ni ada saja. Macam-macam Mak Wan. Maknanya apa? Kita tahu tu tradisi mereka. Kita sebagai orang Islam jaga pandangan lah. Hak pi pandang paha buat apa? Kalau terpandang tak apa.
Putih Tapi- cantik Ustaz. Putih Tapi- cantik. Putih Dia kat pergi Allah. cari paha. Tak boleh ya. Mana paha? Mana paha? 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 Tak boleh. Tuan-tuan. Kita tahu dah pakaian dia memang lagu tu. Kita pergi shopping mall pun orang Cina memang pakai lagu tu. Orang India pun kadang pakai lagu tu. Takkanlah kita mana paha? Mana paha? Mana paha? Mana paha? Aku nak paha. Tak. Kita yang kena jaga mata lah. Kita pergi, kita makan, lepas tu kita balik. Jangan pula kita pergi menyentuh pahanya. Itu sudah kes cabul, seksual. Tuan-tuan. Kalau kita pergi, nampak benda-benda yang tak baik, hanya sekadar makan, setelah itu tinggalkan majlis. Selesai. Jangan kita duduk lama. Kenapa duduk lama? Saya tengah cari paha. Contoh mudah bagi bahan lah. Tapi kalau kita nampak ada paha, ternampak paha, kita rasa tak boleh menjaga mata, segera makan dan tinggalkan. Sebab kita manusia. Macam mana kita nak jaga? Sedangkan memang kat situ semua nampak paha macam mana? Macam kita orang lelaki tak nampak paha, nampak perut. Perut kita orang pandang steady je. Sebab tu perut. Allahuaklam. Mudah faham macam Mak Wan kata, kalau nampak paha ke, nampak pakaian seksi, kalau rasa kita tak dapat menahan mata kita ataupun syahwat kita, jangan hadir. Kerana ia menjerumus kepada maksiat. Tapi kalau kita rasa pergi hanya untuk, kita kata apa? Meraihkan. Makan segera, lepas tu tinggalkan. Selesai. Kan kita Islam. Islam sentiasa memberi yang terbaik. Kan? Macam Abid Liu kan, tengok Instagram Abid Liu, tahun baru Cina, dia pergi dekat keluarga dia. Keluarga dia pakai macam tu. Tapi yang mana sebagai seorang Islam, kita tanggungjawab kita masing-masing. Contoh yang mudah kita faham. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jelas, Mak Wan? Jelas Ustaz. Terima kasih, Mak Wan. Mak Wan dulu pakai nampak belah paha kau? Mak Wan tak cantik mana boleh tunjuk paha. Okey, baik. InsyaAllah kekana Amira tengah masak apa ayam ke? Dah Ustaz. Nak buka soalan ke macam mana? Ustaz nak cepat kan? Ustaz belum balik sekolah lagi. InsyaAllah. InsyaAllah kita buka lah sikit. Nanti orang marah pula kan tak buka. Ya. Silakan. Ada nak tanya soalan. Ustaz, kalau macam saya tanya dulu. Ucapan selamat tu. Ada yang saya dengar macam selamat tu kita tak boleh ucapkan kepada yang bukan Islam. Terutamanya ucapan selamat untuk perayaan pemujaan lah kot ya Ustaz. Macam mana macam mana? Maknanya kalau Deepavali, selamat Deepavali. Selamat hari Deepavali. Selamat tu tak boleh guna. Saya dengar macam tu. Betul ke Ustaz? Dia tak pakai selamat, dia pakai happy. Happy Deepavali. Happy Chinese New Year. Selamat menyambut tahun baru. Okey, baik. Persoalan ni, betulkah ia tidak boleh? Ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan memang tak boleh. Dan yang kedua mengatakan boleh. Untuk sebagai dakwah kita meluaskan bahawa Islam ini tidak nampak sempit. Maka kalau memilih untuk mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh. Tetapi kalau mengatakan boleh, katanya boleh. Ucapan itu tak merujuk kepada iktikad pemegangannya. Hanya sekadar kata-kata. Jelas? Faham? Jelas? Maknanya boleh. Sebaik-baiknya jangan. Maknanya kita ucap Happy New Year. Macam tu je. Happy Deepavali. Happy lebih selamat. InsyaAllah. Kita hanya melakukan tetapi tidak termasuk dengan konsep takyin yang berbeza. Macam contoh kita sebut Merry Christmas. Ucapan tu hanya sekadar ucapan. Bukan mempercayai bahawanya Santa Claus akan hantar BMW kat rumah kita. Faham? Ustaz dah yang lagi tu dia bagi jumpa orang poker dia buat lawak lagi. Tak betul. Contoh kita sebut we wish you Merry Christmas and happy Merry Christmas ni. Merry ni siapa? Sambutan apa? Cuma just say dia. Oh Merry Christmas, just say. Tapi kalau boleh jangan sebut. Kalau just say Merry Christmas, tapi tak berniat kepada kepercayaan dia. Just say. Tapi kalau kita kan Merry Christmas, malam-malam pun kita tunggu
tunggu kat luar rumah. Suami kita pun tanya, buat apa tu Ina? Oh Azrina, buat apa kat tu? Tak ada lah bang, katanya malam-malam ni Santa Claus biasa jenguk. Kalau apa kita minta, dapat kita hajat. Itu syirik. Tuan-tuan. Tu tak boleh. Tu mempercayai. Alhamdulillah tak pernah tunggu lagi dah Ustaz kat sekarang ni. Yalah contoh. Tak Ustaz, okey. Bila ke soalan, nak sama sikit. Lebih kurang lah dengan soalan Mira tu. Tadi bila Ustaz kata pandangan ulama', makna ada dua pandangan lah. Ada yang dibenarkan, ada yang kata sebaiknya elakkan kan. Saya suka bila Ustaz kata sebaiknya elakkan tu. Tapi macam tu Ustaz, bila kita meraihkan, okey, itu ucapan selamat. Selalunya macam di pejabat-pejabat sambutan Chinese New Year kan, makan tu kita meraihkan sebab tak tahulah yang saya dengar dari banyak pandangan guru, sebaiknya kita tak mengikut untuk meraihkan sampai macam tu. Apa juga adat diorang dalam perayaan sebab seolah-olah macam Islam ni membenarkan dan macam kita ni tak letak batas lah. Wallahualam, saya nak dengar Ustaz punya ulasan. Terima kasih yang bertanya iaitu Kekanda Azrina Cikebum. Okay, baik. Dia bertanya, persoalan ni saya ada berlakon di TV Al-Hijrah tentang perayaan. Okey, baik. Untuk menyambut bukan melakukan ritual. Jelas. Menghadiri tetapi bukan melakukan ritual. Oh, maknanya yang penyembahan tu. Macam mana? Penyembahan tu bukan. Oh, Contoh, kita pernah tengok Tuan Guru Haji Hadi datang dekat Taipusam sebagai Perdana Menteri untuk you sebagai menunjukkan bahawasanya you kena hadir. Bukan you pergi om. Tu tak boleh. Makna menghadiri bukan atas melaksanakan ritual ibadah. okey, faham. Tapi Ustaz, pakaian dia, selempang ni semua Perdana Menteri pakai serupa dengan dia orang masa menyambut perayaan tu. Tetapi bukan melaksanakan ritual. Boleh pakai pakaian dia semua, boleh ikut dia semua. Bukan dia memakai sepenuhnya sampai nanda. Itu is a ritual. Waktu dia taruh bunga dekat selempang tu pun, orang pun taruh juga bunga. Bunga baginya saja sekadar menghadiri dan baginya dia meletakkan tanda sesuatu, tapi bagi orang Islam benda tu tak ada apa-apa. Contoh kita memakai lalu kita menyembah, itu sudah ritual. Kalau kita pakai saja-saja salah ke? Takut. Pakai saja pun takut. Sebab bukan pakai saja, bukan kata bunga tu saja. Kalau letak cactus pun tak apa. Ustaz, kalau tuang susu tu Ustaz, macam dia masak susu, tuang susu dalam periuk orang tu. Apa benda? Tuang susu kat kaki. India kan selalu masak yang tuang susu tu, apa dia dia punya tu. Kan dia orang kadang-kadang orang menteri-menteri ni pergi tuang susu dalam tu, masak susu Tuang sekali. susu kat batung dia. Kalau dia tuang susu, dia telah datang kepada satu ritual. Ritual kalau menghadiri dengan ritual beza. Ustaz, Kalau melaksanakan ritual tu dah satu kesalahan. kalau yang macam minum, cheers, menggayakan sama macam dia walaupun bukan arak. Dia panggil satu benda dalam hadis Nabi SAW menyerupai kaum Yahudi, maka bangkitlah kamu di Yahudi bersama orang-orang yang kamu contohi di dunia, di akhirat. Maka cheers itu adalah akhlak orang Yahudi. It's not kita punya akhlak. Kita punya akhlak is bismillah. Cheers. Yang seng lo. Kong saya. Kong Ya Allah, dah macam Jackie Chan. Ustaz, yang tu angkat makanan tu, tadi Ustaz kata apa? Chinese New Year, insang tu. Maknanya kita mencontohi akhlak dia orang lah kan? Itu bukan ritual, itu adalah satu amalan. This not a ritual ibadah. Tapi akhlak dia orang kita ikut.
Kita bukan ikut akhlak dorang. Dia akad isang tu, dia kata semakin tinggi makanan tu dia angkat, semakin tinggilah rezeki tu sampai. Masih ada kepercayaan lagi. Kita melakukan akad begitu, bukan kita mempercayai tersebut. Kita meraihkan. Maknanya kita tak buat benda tu semata-mata untuk kata, oh kita pun yakin. Maka yakin salah. Maknanya bergantung pada niat juga. Bergantung pada niat. Kalau kita angkat saja kan. Angkat saja, tak boleh. Dia angkat saja, lepas tu kita makan. Oh macam ni. Maknanya kita mengetahui budaya tu budaya, bukan ritual. Kadang-kadang faham tak? Budaya dengan ritual. Faham. Tapi kan, tapi Budaya- tak tahulah. Okey. Budaya kita, orang Melayu kita, tak murah rezeki sedekah. Tapi dia buat open house. Kalau Cina buat open house, adakah dia ikut budaya Melayu kita? Yang tu pada saya macam tak ada kepercayaan apa-apa kan. Tak ada. Dan mereka juga mempercayai bahawa Yisang tu kalau dia angkat, makan beramai-ramai, mewujudkan satu muafakat. Kalau duduk dengan orang Cina, pada masa yang sama, kita tak ikut pun tak mengatakan kalau rezeki tu semakin tinggi akan ni. Cuma kita ikut ini adat kebiasaan. Adat dengan ibadah dia beza tau. Faham. Faham? Faham insyaAllah. Ritual, dia macam penyembahan. Mendatangkan satu kesyirikan. Tapi kalau Yisang, yang kita buat-buat, ini satu adat kebiasaan. Macam limau. Limau kenapa dia buat? Rekan Nazrina faham? Kalau limau. Yang tahu dia macam apa, macam emas kan. Macam tu lah. Tapi kita makan juga limau tu. Sebab Kita tak fikirlah kata tu emas ke apa kan. dia is a simple. Makna tak sampai pada satu kesyirikan. Makna kalau datang satu pergi, dia kata, okey lepas kita angkat Isang ni, kita akan bagi makan pada berhala. Isang ni akan disediakan pada berhala. Kalau buka dalam kitab Rahim Maktum, tak apalah nanti tahun-tahun lagi kita buka kitab Rahim Maktum. Apa amalan-amalan yang tak boleh diikut? Dalam Quran ada, dalam kitab Rahim Maktum. Kalau siapa rajin, beli kitab Rahim Maktum. Itu cerita semua macam mana agama-agama dulu. Namanya Ka'ab bin Lu'ay yang buat penyembahan tu. Diorang sembah Allah tapi diorang sembah patung. Benda-benda ni. Tu nanti kita cerita lain. Nak cerita ritual dengan adat. Faham tak? Berbeza. Baik. Faham. Ustaz, ada satu lagi soalan dekat tu. Ija tanya, kalau pergi dekat Tok Kong ataupun church, lepas tu birthday tiup lilin macam mana Ustaz kalau tukar hadiah masa Christmas? Okey, terima kasih. Dia kata, Ustaz, kalau ada temple atau Kristian, elakkan pergi kerana itu adalah tempat ibadah. Jelas? Kita tak digalakkan untuk memasuki tempat-tempat sedemikian. Okey, baik. Jelas. Okey. Dan juga, lagi satu apa tu? Tiup lilin Ustaz. Birthday tiup lilin. Okey. Birthday tiup lilin, kalau kita tiup saja, untuk tiup lilin, untuk gembira-gembira. Like a Mother's Day. Islam is not have a Mother's Day. Because Islam, every day is Mother's Day. Agree with that? Yes, agree. Agree. But when birthday, kita tiup lilin. Kita bukan ikut, tapi nak merasakan kemeriahan. Itu tak salah daripada sisi agama. Tapi kalau kita tiup lilin, sebab nak tengok kaum Yahudi, itu salah. Sebab orang Yahudi buat. Sebab kumpulan Black Pinky bila birthday dia tiup lilin. Tak. Tiup lilin nak rasa budak-budak bagi gembira. Itu tidak menjadi kesalahan. Tuan-tuan. Terima ijazah combo dalam kush. Maksudnya apa tu? Kush tu apa? Kush. Church, dalam gereja. Dalam gereja. Kenapa dilaksanakan dalam gereja? Mungkin college tu dia punya pengasas dia kot Ustaz. Okey, itu kena minta perbincangan pada ulama. Ulama akan memberitahu. Tetapi selama kawan saya pun belajar di France, jarang berlaku convocation dalam kurs. Melainkan semuanya adalah orang Kristian. Sebab kita ada PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Dan kita juga telah termaktub dalam perjanjian Hudaibiyah pun sama. Ustaz, dalam Islam pun ada no. In Islam, every day is Mother's Day. Ustaz, perbuatan menukar hadiah hari Christmas. Perbuatan menukar hadiah Merry Christmas atas dasar suka-suka untuk sonok-sonok, bukannya untuk mensyirikkan apa, tak ada masalah. Sebab bukan Christmas saja. Hari-hari biasa, hari raya ke, hari jadi ke, ataupun hari-hari kita berkumpul, kita nak sonok-sonok tukar hadiah. Tak ada masalah. Tukarlah, tak ada masalah. Jangan tukar bini ya, cukup. Ya Allah. Okey Ustaz, kalau dia memang tak beramal bab tukar hadiah kepada perayaan lain, tapi hari Christmas dia buat. Kalau dia buat atas dasar satu amalan ataupun adat untuk suka-suka, it's not satu benda yang tak ada masalah. Tuan-tuan. Dia tak ada masalah kalau, ni Christmas, so antara kita raikan adalah tukar-tukar hadiah. It's not sampai syirik. Bukan syirik, itu ada benda yang kita kata meraikan. It's not a ritual. Ini satu adat, kebiasaan. Maknanya kita tukar-tukar, bukan makna kita harap Santa Claus datang, tak. Kita tukar-tukar. Oh, maksudnya ada kebiasaan bila Christmas, diorang tukar-tukar dia. So, benda tu tak ada bersangkutan dengan ritual ibadah, so no comment. Tak ada masalah. Dah menjadi trend. Tukar-tukar hadiah ni sebenarnya trend. Hari guru pun kita buat. Kadang-kadang Ustaz, macam mana? Deko pokok Christmas ataupun kalau di Bali kita buat kolam tu yang apa burung merak kat lantai tu yang beras kolam. Dia pengabdian maka tidak dibolehkan. Macam mana Ustaz ni sekali suara tak dengar tadi. Meletakkan macam pokok Christmas tu ada merujuk satu pengabdian untuk dewa, maka tidak boleh. Faham? Tapi kalau ia perhiasan saja, tak merujuk pada penyembahan, dipersilakan. Ni isu yang terlibat office yang non-Muslim lah Ustaz kan. Tapi itulah. Dia kalau Muslim kita no excuse, sebab kadang dia letak tokong dalam tu. Kadang dia letak benda-benda, so no excuse lah. Mudah cerita, kita tak ada excuse sebab perkara itu, sebab tu memang hak dia. Mudah bagi faham. Sebab tu dia kata Ustaz Nusi tu memang tahun-tahun buat combo dalam gereja. Tu tak, saya tak pasti dalam bab tu. Kalau dah tahu mungkin dia boleh buat perbincangan bagi orang Islam. Sepatutnya kita tak boleh memasuki tempat gereja melainkan tempat tanpa sebab musabab. Kalau orang ke gereja, kalau dia mempelajari perbandingan agama tak apa. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan agama, kajian tak apa. Tapi saja-saja masuk tak digalakkan. Sebab dia community. Diorang baling-baling duit tu tak boleh ambil. Jangan jadi manusia yang terlalu berlapang dalam semua perkara. Kita Islam tak diajarkan sedemikian. Jelas? Jangan menjadikan satu perbuatan fitnah kepada diri kita sendiri. Kan? Kalau kita tengok tarian naga, kita tengok saja. Kalau naga tu datang buka mulut, dia bagi duit, kita ambil. Tapi kalau dia baling-baling duit, kita orang Islam bukan akhlak yang baik bagi berebut duit. Dia akan menimbulkan fitnah pada agama kita sendiri. Kan baru-baru ni Taipusam, ada orang Islam kita pakai tudung ikut perarakan. Sudah menjadi satu fitnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dia kata Ustaz masuk untuk menghadiri kematian kawan di gereja. Kawan di gereja. Ni kita ada perbincangan ni banyak. Saya 9:40 saya nak kena jemput anak. Tolong. Kanak Nira tutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nanti simpan soalan untuk minggu yang akan datang insya-Allah. Soalan Maaf sikit ya. lagi tak? Ustaz nak cepat. Okey, baik. Lilin tak ada cucu jadi tak apa kau dia pasal lilin tu. Tak ada masalah nak bakar lilin. Jangan bakar rumah. Malah takut kata ikut Yahudi tu tak. Tak usah lah. Kita bukan ikut Yahudi. Nak bagi gembira anak-anak tu je. Okey, terima kasih. Yahudi dosa lah. Yalah takut. Okey, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza Ustaz. Atas perkongsian hari ni, Masya Allah. Banyak soalan. Nanti kita tak akan tanya pada minggu yang akan datang insya-Allah.
Maka hormatilah, memuliakan jiran, raikan jiran, tunjukkan akhlak yang baik untuk jiran yang bukan Islam. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Ustaz, sikit bahan Ustaz. 5.15 petang hari ini kuliah asar bersama dengan Fadilah Ustazah Nurliah binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i dengan jilid yang pertama. Okey. Untuk kuliah-kuliah seterusnya boleh rujuk nanti di grup Gemenur Iman, grup masing-masing, insya-Allah. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.